Cuba kau renung betul-betul dada Kujalisut tu, kata Mak Upih pada TJ. TJ perhati dada Kujalisut. Tiba-tiba bulu roma TJ terus meremang bila nampak ada asap nipis keluar dari dada Kujalisut. Asap nipis tu naik memanjang lalu menjelma jadi lembaga macam bentuk kanak-kanak dalam kandungan berada dalam kaca yang bercahaya kekuningan. Seluruh tubuh lembaga tu berbulu dengan wajah amat mengerikan. Ada 2 batang gigi besar di kiri dan kanan mulutnya. Lembaga tu bergerak ke kiri dan ke kanan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 129 hingga 131. Yang mana terlepas siri-siri sebelum ni, saya akan letakkan link playlist dekat bawah. Sila like, subscribe dan komen dalam video ni pada yang nak join grup Telegram saya. Saya dah letakkan link dekat bawah juga. Macam biasa sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Tiba-tiba Kujalisut datang. Dia dah minta izin dari Datuk TJ nak tolong TJ ni. Kujalisut suruh padam api bara tu guna pasir je. Kujalisut pun mula cangkul pasir dan timbus ke bara api. Lepas siap, mereka berjalan pulang ke rumah. Kata Kujalisut, lepas asar nanti dia kena balik dah. Sebelum pulang, dia kena solat asar dekat surau. Datuk TJ nak buat kenduri kesyukuran sikit sebab sakit dia dah sembuh. Ikut saja apa katanya, kata TJ. Sampai rumah, nenek TJ suruh dia pergi mandi sungai. Sebab dekat perigi, datuk dia tengah mandikan Kujalisut. Patutlah sampai dekat halaman rumah tadi. Kujalisut terus pergi ke arah datuk TJ yang tengah tunggu dia dekat bawah pokok manggis. Lepas mandi, TJ solat berjemaah dengan datuk dia dan Kujalisut dekat ruang tengah rumah. Selesai solat dan berdoa, mereka terus ke ruang dapur untuk makan tengah hari. Lepas makan tu, datuk TJ ajak mereka berdua duduk di anjung rumah. TJ dah mula mengantuk. Datuk TJ bersuara, "Kamu tolong nenek dekat dapur. Lepas tu kalau kamu nak tidur, bolehlah tidur. Ingat, masuk waktu asar, kamu mesti ada dekat surau. Kita berjemaah dengan orang kampung." TJ terus ke dapur. Rupanya nenek dia minta tolong hantarkan pulut kuning dengan pisang emas ke surau nanti. Nenek TJ suruh TJ pergi berehat dulu, nanti dia panggil. TJ pun terus masuk dalam bilik. Disebabkan tak tahu nak buat apa, TJ ambil buku jawi dalam bilik datuk dia. Dia nak baca sebab dia dah bosan asyik baca majalah hiburan je. Buku yang TJ baca tu mengisahkan seorang lelaki yang kematian saudara perempuannya. Masa lelaki tu tengah timbus mayat saudaranya tu, tanpa sedar pundi duit dia terjatuh dalam longgokan tanah. Pundi ni macam beg kecil lah. Bila dah jatuh tu, tak seorang pun yang sedar. Selesai kuburkan saudara perempuannya, lelaki tu dan kawan-kawan terus pulang. Sampai separuh jalan, baru lelaki tu sedar pundi duit dia dah hilang. Lelaki tu suruh kawan-kawan dia balik dulu. Dia nak ke kubur semula, nak cari pundi duit dia. Sampai dekat kubur, lelaki tu terus mengais-ngais tanah dekat situ. Tak jumpa juga. Kemudian dia mula gali sebahagian daripada tanah kubur. Masa tengah asyik menggali tanah kubur tu, tiba-tiba keluar api yang menyala dari dalam kubur. Lelaki tu terkejut. Dia terus kambus balik tanah tu dan segera pulang ke rumah. Sampai dekat rumah, dia terus ceritakan pada orang tua dan adik-beradiknya yang lain. Yang lain semuanya terkejut. Tapi ibu dia tetap tenang. Kata ibunya, masa saudara perempuannya masih hidup dulu, dia suka tinggalkan solat. Kadang-kadang dia solat dah nak habis waktu. Lepas dengar penjelasan dari ibu dia, lelaki tu mula faham dan berdoa supaya dosa saudara perempuannya tu diampuni oleh Allah.
Lepas habis baca buku Jawi tu, TJ mula mengantuk dan akhirnya dia tertidur. Dalam tidur, TJ bermimpi dia terdampar di sebuah padang pasir yang besar dan luas. Kemudian datang ribut pasir yang amat menakutkan sampai TJ terpaksa berlindung di sebalik pokok kurma yang hanya tumbuh sepohon je dekat situ. TJ terus tutup mata dengan kedua belah tangannya. Tiba-tiba TJ terasa ada orang pegang bahu dia dari belakang. TJ terus toleh ke belakang nak tengok siapa yang pegang bahu dia. TJ tengok ada seorang lelaki Arab tersenyum pada dia, bermisai tebal, wajahnya berjambang dengan pedang terselit di pinggang. Kuda putih lelaki Arab tu nampak jinak dan tak takut dengan bunyi ribut pasir. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," sahut TJ. "Nama kamu Tan Majlis?" "Ya." Lelaki Arab tu terus peluk dan lagakan pipi pada TJ. Kemudian dia perkenalkan diri sebagai Syekh Abu Bakar Al-Fatani. Kata Syekh Abu Bakar, dia tahu TJ baru lepas baca buku datuk dia tentang melalaikan solat. Kejadian tu menunjukkan kuasa Allah adanya seksa kubur. Bukan hanya menimpa mayat perempuan tu saja, malah akan terjadi kepada mayat-mayat lain yang lalaikan solat. Cuma Allah tak perlihatkan sebab alam kubur tu adalah alam gaib. Walaupun seseorang tu mati di bahan harimau, gaib dalam laut, pasti mereka akan berada di alam kubur walaupun tubuh mereka tak ditanam ke dalam bumi. Sebelum balik, Syekh tu suruh TJ baca dan kaji surah Al-Ma'un. Tapi TJ tak nak. Syekh tu jadi marah. Dia keluarkan pedang dan terus terkam TJ. TJ terus menjerit sekuat hati. "Kamu menjerit je," kata Syekh sambil lepaskan penumbuk ke arah TJ. TJ terus rebah atas pasir. Syekh terus dekatkan pedang dia pada leher TJ. Dengan penuh khusyuk, TJ mengucap 2 kalimah syahadat. "Nasib baik kamu mengucap," kata Syekh Abu Bakar Al-Fatani. Tanpa banyak cakap, dia terus lompat ke belakang kuda putihnya. "Semoga kamu bahagia," katanya sambil masukkan pedang pada sarungnya dan terus beredar dari situ. Kemudian dengan sedaya upaya TJ cuba bangun, tapi tak boleh. Tiba-tiba TJ terasa badannya digoncang beberapa kali. Bila dia buka mata je, nenek dia dah ada dekat depan dia dan bersuara, "Bangun, dah dekat waktu asar, pergi mandi." TJ terus bangun dan menuju ke perigi. Selesai mandi, TJ dengan nenek dia pergi hantar pulut kuning dan pisang emas ke surau. Dalam perjalanan ke surau tu, TJ asyik terfikir pasal mimpi tadi. TJ nak bagi tahu datuk dia, biar dia buat tafsiran tentang mimpi tu. Kalau tak boleh hari ni, esok lusa TJ akan tanya pasal mimpi tu. Sampai dekat surau, TJ terus serah pulut kuning pada Mak Upih, siap surau tu. Nenek TJ letak kesetandan pisang emas atas pelantar dan terus balik ke rumah. Waktu asar dah masuk. Datuk TJ suruh TJ pukul beduk dan laungkan azan. Lepas azan, para jemaah pun datang. Disebabkan TJ berdiri dekat muka pintu surau, semua jemaah yang masuk, dia hulurkan tangan untuk bersalam. Tiba-tiba hati TJ tersentak bila dia bersalam dengan seorang lelaki tua yang tak dikenali. Terus TJ terbayang wajah Syekh Abu Bakar Al-Fatani yang datang dalam mimpi tadi. Lepas amati wajah lelaki tua tu, rupanya bukan Syekh Abu Bakar Al-Fatani dalam mimpi tu. Datuk TJ terus perkenalkan TJ pada lelaki tua tu. Namanya Tuan Haji Yatimi, baru datang dari Solok, Sumatera Barat, Indonesia. Haji Yatimi ni ulama besar. Datuk TJ banyak belajar dari dia. Lepas solat asar dan baca doa kesyukuran, para jemaah surau mula menikmati hidangan. Kata Datuk TJ, lepas makan ni, Khawaja Lisut nak berikrar depan para jemaah. Dia nak bertaubat dan tak nak buat sebarang kejahatan lagi. Apa dia sudah bertaubat betul-betul atau main-main? Kata Haji Yatimi. Datuk TJ tersentak dan terus mengerling tajam ke arah Khawaja Lisut yang duduk dekat sudut surau, macam nak asingkan diri dari para jemaah yang dah kenyang makan pulut kuning belaukkan ayam tu. Kalau dia betul-betul nak bertaubat, bagus. Kalau main-main, akibatnya makan diri. Sebelum berikrar, Haji Yatimi nak berkenalan dengan Khawaja Lisut dulu. Datuk TJ terus panggil Khawaja Lisut duduk menghadap Haji Yatimi. "Aku perkenalkan Haji Yatimi dari Solok," kata Datuk TJ pada Khawaja Lisut. Mereka bersalaman. Mata Haji Yatimi pandang tepat ke mata Khawaja Lisut. Sedaya upaya Khawaja Lisut cuba elak bertembung mata dengan mata Haji Yatimi. Dadanya berdebar. "Kenapa tangan kamu menggeletar?" kata Datuk TJ. Bila dia tengok tangan Khawaja Lisut menggeletar, semua jemaah tertumpu ke arah Khawaja Lisut. Cepat-cepat Haji Yatimi lepaskan salam. Wajah Khawaja Lisut nampak pucat. "Kamu sakit, Khawaja?"
Tanya Datuk TJ. Ko Jalisut hanya mengeleng kepala dan bagi isyarat tangan pada Datuk TJ. Dia nak duduk dekat sudut surau semula. Tapi Haji Yatimi suruh duduk dekat dia. Nak tak nak, Ko Jalisut terpaksa duduk dekat situ. Haji Yatimi tanya Ko Jalisut, dia betul-betul nak bertaubat ke? Sebab perkara agama jangan dibuat main-main, nanti makan diri. Ko Jalisut kata dia betul-betul dah insaf dan tak nak ulangi perkara yang dia dah buat dulu. Ko Jalisut masih tak nak tengok muka Haji Yatimi. Tiba-tiba Ko Jalisut terus buka bunga silat dan berdiri betul-betul tengah surau. Beberapa orang jemaah bangun dan menuju ke pintu surau. Ko Jalisut bersuara, dengan nama Allah yang Maha Besar, saya berjanji mahu jadi manusia yang baik, taat pada hukum Allah, tidak akan menganiaya sesama manusia. Jika saya langgar sumpah ini, saudara atau siapa saja boleh hukum saya. Nanti Ko Jalisut tergamam dan terus duduk. Kata Haji Yatimi, jangan minta orang lain yang hukum kita. Bila buat macam tu, maksudnya kita tak jujur pada diri sendiri. Bila dah bertaubat, ubah sikap. Tak payah bagi tahu pada orang lain. Kita bertaubat dengan Allah, bukannya dengan manusia. Haji Yatimi tahu ada benda yang belum selesai dalam diri Ko Jalisut tu. Dia tak ikhlas dengan dirinya sendiri. Terkejut Datuk TJ bila dengar Haji Yatimi cakap macam tu. Muka Datuk TJ nampak marah. Dia genggam penumbuk sebab rasa dah diperdaya oleh Ko Jalisut. Para jemaah mula beredar. Yang tinggal dekat sana mat upih siap masjid. Kemudian Haji Yatimi terus pegang tangan Ko Jalisut, bawa dia ke halaman surau, berbincang dekat sana sebab ada sesuatu yang mesti diselesaikan. Banyak perkara yang Ko Jalisut sembunyikan dari Datuk TJ. Ada ilmu jahat yang tak dibuang lagi. Bila berada dekat halaman surau tu, Haji Yatimi suruh Datuk TJ berdiri sebelah kanan Ko Jalisut, Mak Upih pula berdiri sebelah kiri. TJ disuruh duduk dekat kaki tangga surau. Haji Yatimi berdiri betul-betul depan Ko Jalisut dan bersuara, kamu yang berdiri sebelah kanan dan kiri mesti bertindak cepat. Lakukan apa saja kalau Ko Jalisut nak larikan diri. Kemudian Haji Yatimi suruh Ko Jalisut buang segala ilmu pelindung dan pendinding. Kalau ilmu ni tak ditawarkan, dia yang akan susah nanti. Saat ajal dah sampai, nyawa dia susah nak berpisah dengan badan. Walaupun tubuh hampir binasa, tapi dia masih bernyawa. Tiba-tiba muka Ko Jalisut berubah jadi bengis, matanya liar. Dia terus mendengus tak tentu arah. Badannya nampak menggigil. Kata Haji Yatimi, sebenarnya yang bernyawa tu bukannya Ko Jalisut. Ko Jalisut dah mati, roh dah tak ada. Apa yang mereka nampak adalah ilmu syaitan yang cuba menipu dan yakinkan ilmu syaitan itu lebih tinggi pada manusia yang bernyawa. Ko Jalisut bertambah resah. Haji Yatimi bersuara, sekarang kamu bersedia gugurkan ilmu yang ada tu? Saya sedia. Ilmu ni saya tak tuntut, tapi datang sendiri waktu saya menuntut ilmu kebatinan. Guru saya resapkan kepada saya. Aku faham guru kamu nak buang ilmu tu dan dia gunakan kamu sebagai warisnya. Kamu nak buang ilmu tu dan sekarang berusaha untuk lepaskan pada orang lain. Betul atau tidak? Ya, saya mengaku. Di sinilah kamu tak ikhlas. Kamu nak turunkan ilmu tu kepada budak ni. Kamu nak masukkan ilmu tu ke dalam dirinya secara pertukaran nafas waktu tidur. Tapi kamu masih belum berpeluang. Hei! Ko Jalisut terus lompat setinggi pokok kelapa. Kedua belah kakinya lurus ke arah dada Haji Yatimi dan tangan kanannya bersedia untuk lepaskan pukulan ke arah leher Haji Yatimi. Bila tengok dah jadi macam tu, Datuk TJ cepat-cepat berlari ke arah Haji Yatimi dan berdiri depan dia. Kemudian Datuk TJ buka silat dan kembangkan tangannya ke arah kaki Ko Jalisut yang menuju ke dada dia. Ko Jalisut terus berputar-putar di udara, lalu berpatah balik ke arah tempat dia berdiri dan jatuh tersembam dekat tepi Mak Upih. Datuk TJ nak terkam Ko Jalisut, tapi dengan pantas Haji Yatimi pegang tangan dia. Jangan dilayan. Dia tak sedar apa yang dibuatnya. Dia dikuasai ilmu sesatnya. Hatinya nak bertaubat, tapi pendindingnya jadi penghalang. Kemudian terdengar suara Ko Jalisut mengaum macam harimau. Tubuhnya mula membongkok dan kedua belah tangannya mencakar-cakar tanah. Dia terus mengaum dan beberapa kali cuba cakar muka Datuk TJ. Tapi Datuk TJ dapat elak. Kuku jari Ko Jalisut bertukar jadi macam kuku harimau.
TJ terus mengucap panjang bila tengok kaki kiri Koja Lisut menggeletak macam ekor cicak. Kaki kanannya pula bergerak macam badan ular. Kata Haji Yatimi, Koja Lisut banyak belajar ilmu batin yang salah. Tapi bila dia sakit, ilmunya tak dapat sembuhkan penyakit dia. Sebab itulah dia datang cari Datuk TJ. Sekarang pendindingnya dah lemah. Mereka kena keluarkan pendinding yang dah sebati dengan darah dia. Kemudian Haji Yatimi suruh TJ berdiri dekat hujung kepala Koja Lisut. Mak Upeh sebelah kanan, Datuk TJ sebelah kiri. Haji Yatimi pula dekat bahagian kaki. Lalu suruh Datuk TJ kepalkan tanah dan baling mana-mana bahagian badan Koja Lisut kalau dia menjerit. Lepas tu Haji Yatimi pegang kaki Koja Lisut yang menggeletak macam cicak tu. Mulut Haji Yatimi dan Datuk TJ bergerak-gerak baca sesuatu. Tiba-tiba kaki kanan Koja Lisut berubah jadi macam ular dan terus belit tubuh Haji Yatimi. Dengan tenang Haji Yatimi tepis. Koja Lisut terus menjerit. Datuk TJ terus baling tanah ke muka Koja Lisut. Kaki kanan Koja Lisut terus berubah jadi macam biasa balik. Kaki kiri dia terus berhenti, dah tak menggeletak lagi. Dengan berhati-hati Haji Yatimi tekan bahagian tengah tapak kaki Koja Lisut. Koja Lisut terus menggeliat dan terlentang atas tanah. Cuba kau renung betul-betul dada Koja Lisut tu, kata Mak Upeh pada TJ. TJ perhati dada Koja Lisut. Tiba-tiba bulu roma TJ terus meremang bila nampak ada asap nipis keluar dari dada Koja Lisut. Asap nipis tu naik memanjang lalu menjelma jadi lembaga macam bentuk kanak-kanak dalam kandungan berada dalam kaca yang bercahaya kekuningan. Seluruh tubuh lembaga tu berbulu dengan wajah amat mengerikan. Ada 2 batang gigi besar di kiri dan kanan mulutnya. Lembaga tu bergerak ke kiri dan ke kanan. Koja Lisut masih terlentang atas tanah tak bergerak. Lembaga tu semakin membesar dan terapung ke udara. Wajahnya bertambah menggerunkan macam orang hutan. Tangannya macam kaki cicak dan kakinya bersisik macam sisik ular sawa. Tiba-tiba satu letupan menguasai kawasan surau. Lembaga yang terapung tu terus hancur berkecai. Cebisan lembaga tu bertaburan dekat halaman surau dalam bentuk gabus putih. Beberapa saat kemudian gabus tu terbakar dan hilang tanpa kesan. Haji Yatimi segera bangun dan bagi isyarat pada Datuk TJ supaya berhenti kepal tanah tu. TJ dan Mak Upeh pula disuruhnya kembali ke surau. Lebih kurang 5 minit mereka berdua berada dekat surau. Haji Yatimi panggil suruh mereka berdua duduk dekat tepi Koja Lisut. TJ dan Mak Upeh terkejut besar bila tengok darah keluar dari ibu jari kaki kiri Koja Lisut. Muka Koja Lisut nampak pucat. Dia buka mata perlahan-lahan. Haji Yatimi tengah baca ayat kursi. Kemudian Koja Lisut tutup mata semula. Dia nampak amat lemah sekali. Kata Haji Yatimi, Koja Lisut memang tak kenal dia, tapi dia kenal Koja Lisut. Kedatangan dia ke sini memang untuk cari Koja Lisut, bukan nak balas dendam. Tapi Haji Yatimi nak bimbing dia ke jalan yang benar. Masa Koja Lisut belasah seorang kiai di Asahan dulu, kebetulan dia baru sampai dekat tempat tu dari Solo. Haji Yatimi datang ke Asahan nak jumpa Pak Kiai yang jadi guru agamanya. Dari Pak Kiai lah Haji Yatimi belajar hukum hakam agama Islam. Pak Kiai tu ulama besar sebenarnya. Bila Haji Yatimi dapat tahu Pak Kiai kena belasah dengan guru silat yang angkuh, Haji Yatimi jadi marah dan nak bertindak. Tapi Pak Kiai tahan dia. Katanya orang Islam yang baik tak mudah naik darah dan tak bergaduh sesama Islam. Sebelum Pak Kiai hembuskan nafasnya yang terakhir, dia sempat berpesan pada Haji Yatimi supaya cari guru silat yang belasah dia. Bukan untuk balas dendam, tapi ajak dia kembali ke jalan yang benar. Kalau tak dibetulkan, mungkin guru silat tu akan ajar ilmu sonsang pada anak muridnya. Sekarang dengan izin Allah, Haji Yatimi berjaya keluarkan amalannya. Darah yang mereka tengok tu adalah darah kotor yang mengalir dalam tubuh Koja Lisut. Kemudian Haji Yatimi gosok kedua belah tapak tangannya. Lepas tu dia ambil sebatang ranting dan lempar ke arah darah Koja Lisut. Bila ranting tu jatuh je dekat situ, terus keluar api, bakar darah tersebut sampai hilang tanpa kesan. Tiba-tiba Koja Lisut bangun. Dia kelihatan lesu, wajahnya nampak tua dan kulitnya berkedut. Haji Yatimi bersuara, "Kamu sekarang berada dalam keadaan sebenar. Tak boleh selama-lamanya menipu sesama manusia."
Haji Yatimi terus letak tangan kirinya atas bahu kanan Koja Lesut dan cengkam tulang selangka Koja Lesut dengan keras. Berkerut muka Koja Lesut tahan rasa sakit. Dia dah nak rebah dah atas sana, tapi Koja Lesut tetap bertahan dan terus berdiri. Lama kelamaan akhirnya Koja Lesut tak mampu bertahan. Dia terpaksa bertongkat lutut untuk tahan diri dari rebah ke tanah. Berpeluh-peluh Koja Lesut tahan rasa sakit akibat cengkaman Haji Yatimi tu. Mungkin dah terlalu sakit, Koja Lesut terus meraung sekuat hati. Raungan Koja Lesut terus bergema. Haji Yatimi tak peduli. Dia tetap tenang sambil cengkam tulang selangka Koja Lesut. Mulut Haji Yatimi terus terkumat-kamit membaca sesuatu. Kemudian dari lubang hidung Koja Lesut keluar darah yang dah membeku. Dari kedua belah cuping telinganya berguguran butir-butir pasir macam intan dan berkilau-kilauan. Dari celah sikunya pula nampak macam serpihan emas jatuh atas tanah lalu hilang entah ke mana. Koja Lesut terus berhenti meraung dan Haji Yatimi lepaskan cengkaman di tulang selangka Koja Lesut. Sekarang dah selesai, kata Haji Yatimi pada Datuk Tiji. Menurut Haji Yatimi, yang keluar dari lutut tu ialah susuk untuk tenaga. Yang jatuh macam keping emas tu sebenarnya tahik besi yang diserap dalam setiap sendi tubuh Koja Lesut. Kemudian Koja Lesut berusaha untuk berdiri dan melangkah perlahan-lahan mendekati Haji Yatimi. Gerak-gerinya macam orang yang dah berumur dekat 90 tahun. Koja Lesut nampak cukup tua. Yang keluar dari cuping telinga tu apa dia? Tanya Mak Upih. Itu susuk emas yang saya pakai. Tujuannya biar muka saya nampak muda, tak makan tua. Saya tersilap. Haji Yatimi tersenyum panjang. Terbayang kepuasan di wajahnya. Tanpa buang masa, dia terus peluk dan cium Koja Lesut beberapa kali. Mereka berdua saling berpelukan. Haji Yatimi terus menangis tersedu-sedu. Dia terharu bila Koja Lesut mengakui kesalahan dia. Sekarang kamu ada simpan ilmu hitam lagi? Kalau ada biar aku selesaikan, kata Haji Yatimi. Koja Lesut gelengkan kepala. Kata Koja Lesut, ilmu hitam yang Haji Yatimi keluarkan tadi, itulah ilmu terakhir yang ada pada dia. Dia memang berhajat nak simpan ilmu tu sebab percaya dengan kata guru dia. Tak ada orang yang boleh gugurkan susuk yang dah sebati dengan darah daging dia. Tak ada orang yang tahu dia ada ilmu tu. Kalau nak keluarkan susuk tu, dia kena masuk hutan cari pokok separuh mati dan terasing dari pokok-pokok lain. Pokok tu mesti tumbuh di puncak bukit. Kemudian kena bertapa dekat pangkal pokok tu selama 3 hari 3 malam. Lepas tu kena gantung diri kepala ke bawah. Kaki pula diikat dengan tali jerami pada dahan pokok. Genap 4 hari 4 malam gantung diri kepala ke bawah. Kaki ke atas tu, susuk yang ada dalam diri mesti keluar. Menurut Haji Yatimi, sebenarnya guru Koja Lesut tu tipu dia. Sebab bila tergantung macam tu 4 hari 4 malam, Koja Lesut boleh mati dan akan jadi habuan binatang ganas. Bila dengar Haji Yatimi cakap macam tu, Koja Lesut terus tergamam. Dia termenung panjang. Beberapa kali Koja Lesut gelengkan kepalanya macam menyesal dengan apa yang terjadi. Apa lagi ilmu yang kamu simpan? Kalau dia cakapkan, kata Haji Yatimi. Koja Lesut cakap dah tak ada apa yang disimpan lagi. Alright, sampai sini dulu sambungan cerita bercakap dengan jin ni. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.